Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin salata 'abdin qallas hilatuhu wa anta ya sayyidi ya Rasulullah wasilatuhu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jamal wa bahail kamal wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril syafi wa dawail kafi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa farrajahullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita walaupun saya berbicara daripada Baitul Maqdis, bumi suci yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Sebagai hari pelancaran hari ini akan pelancarannya pakej-pakej haji yang baru diumumkan, yang diluluskan, maka saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sekalian para hadirin dan hadirat ke dalam majlis pelancaran pakej-pakej haji untuk tahun 1432 Hijrah bersamaan 2011 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita sedia maklum, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan untuk kita memastikan dan berusaha untuk mencapai kepada haji yang dituntut oleh Allah sebagai haji yang mabrur, iaitulah haji yang diterima Allah, yang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Sudah tentulah kita perlu membuatkan persiapan. Persiapan itu bukan hanya dengan wang ringgit, persiapan itu bukan hanya dengan jasmani, tetapi persiapan keseluruhannya pada wang ringgit, jasmani, rohani dan juga pemilihan pakej yang sesuai dengan untuk kita menyempurnakan ibadat suci yang mulia ini. Maka dengan itu pihak kami TM Fauzi Travel menawarkan kepada semua para hadirin hadirat, para bakal-bakal jemaah haji 1432 Hijrah ini akan beberapa pakej yang telah pun kami siapkan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pakej yang telah kami siapkan itu ada 3 buah pakej. Pakej Hilton, pakej Ajiat dan pakej pendek. Dalam ketiga-tiga pakej ini adalah menjadi pilihan kepada para jemaah. Yang mana satu pakej yang lebih mudah, yang sesuai dengan bajetnya, sesuai dengan waktunya, cutinya. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau kita melihat daripada pakej-pakej ini, yang sederhananya ialah pakej pertengahan, iaitu pakej Ajiat. Dia tidaklah kita katakan pakej pendek, tetapi dia tidaklah terlalu panjang. Sekira-kira pakej ini mencukupi untuk kita melakukan semua ibadah-ibadah yang difardukan. Dalam semua pakej-pakej yang kami siapkan ni tuan-tuan dan puan-puan, kami akan melakukan perkara yang sama sahaja, iaitu pakej Hilton baik, pakej Ajiat atau pakej pendek, kami akan pergi ke Azizia dahulu. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, satu perkara yang perlu kita tahu, bahawa semua penerbangan-penerbangan yang kami kelolakan adalah penerbangan yang terakhir. Dan apabila mereka jemaah-jemaah ini sampai ke Tanah Suci, pertama sekali yang kami bawa ialah pergi ke tempat rumah apartmen Azizia. Ya tuan-tuan dan puan-puan, rumah apartmen Azizia ini sebenarnya adalah merupakan satu tempat yang baik untuk kita beristirahat sementara kita baru sampai ke Tanah Suci dan sebelum kita meneruskan ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Beginilah rupa bentuk rumah Azizia ini dengan tempat penginapannya, tempat berehatnya dan demikian juga tempat makan minum beserta dengan
kita katakan bantuan daripada misi perubatan MUIS yang datang untuk memastikan kesihatan para jemaah sewaktu mereka sebelum berangkat ke bumi Arafah. Dan demikianlah mereka berkongsi sebilik antara 4 hingga ke 8 orang sebilik mengikut kadar besar kecilnya bilik-bilik itu. Dan demikianlah juga tandas yang berkongsi sama. Dan demikianlah kita melihat bahawa ada disiapkan musalla. Di musalla inilah para jemaah mengikuti ulang kaji pelajaran. Dan daripada sini jugalah mereka akan mengadakan majlis qiyamul lail, iaitu beribadah pada Allah Ta'ala serta mendekatkan diri pada Allah dan mensucikan hati rohaninya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan kalau kita melihat daripada rumah ini, dia adalah dekat juga dengan tempat jamrah. Tempat jamrah ini ialah tempat yang di mana kita akan melontar pada 3 hari tasyrik. Dan ini adalah satu plan yang strategi kerana dia adalah dekat dengan tempat melontar, kira-kira hanya 500 meter sahaja kalau kita berjalan. Manakala kalau sekiranya mereka yang menduduki tempat di Muaisim, di kemah yang disiapkan untuk jemaah Singapura, maka mereka kenalah berjalan antara 3 sampai 5 kilometer. Kalaulah sekiranya 3 kilometer pergi, 3 kilometer balik, itu sudah jadi 6 kilometer. Kalaulah sekiranya 6 kilometer ini dibagi dengan 3 hari tasyrik, sudah jadi 18 kilometer. Sudah tentulah perkara ini akan menjadi berat kepada para jemaah. Dan dengan sebab itu juga kita dapati kebanyakan jemaah setelah daripada musim haji, setelah selesai di Arafah dan Mina, banyak yang mengadu kesakitan kerana keadaan berjalan yang jauh. Sebab maklumlah orang Singapura kita ni sudah terbiasa dengan kenderaan-kenderaan yang dekat. Dan jadi apabila mereka tu jauh, maka mereka pun akan merasa sakit dan mereka akan mengadu kesakitan. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kenapa kami membawa jemaah ke Azizia untuk supaya mereka dapat menjaga kesihatan mereka dan juga mereka dapat membuatkan persediaan sebelum hari berangkat ke Arafah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kemungkinan ada orang akan bertanya, Ustaz, kalau sekira kita dah datang Mekah ni, kita kan boleh nak sembahyang banyak-banyaklah dalam Masjidil Haram. Kita nak dapat pahala 100,000. Memang kita tak nafikan bahawa ibadah di Masjidil Haram ialah 100,000. Tetapi sebenarnya yang dinamakan 100,000 di dalam ibadah Masjidil Haram ini, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bukanlah semata-mata hanya di dalam Masjidil Haram. Sebagaimana kita lihat dalam suatu hadis daripada Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salah fi ma siwa illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salah fi ma siwa." Satu salat dalam masjidku lebih afdal dari 1000 salat pada masjid yang lainnya, melainkan Masjidil Haram, dan satu salat dalam Masjidil Haram lebih afdal dari 100,000 salat pada lainnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan dengan menyebutkan perkataan Masjidil Haram. Ini sebenarnya bukanlah maknanya Masjidil Haram tu bangunan masjid. Kerana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunan masjid pun belum ada lagi. Sebab kalau kita melihat daripada sejarah umat Islam yang bermula berkembang di Mekah, hanya yang ada hanyalah tanah yang gersang saja di keliling Kaabah. Iaitulah satu bangunan yang di mana bangunan itu dikelilingi pasar-pasar, rumah. Tak ada pun bangunan masjid. Habis macam mana pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Isra, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram, iaitu di Mekah, ke Masjidil Aqsa. Alim-alim ulama telah setuju bahawa Allah menyebutkan Masjidil Haram itu bukan artinya masjid bangunan.
Kerana kalau masjid bangunan, zaman Nabi sewaktu turunnya ayat ini, belum lagi ada masjid. Kerana kita kena ingat, sewaktu Islam berkembang di Mekah, orang-orang kebanyakannya di kota Mekah ialah orang kafir. Dan mereka tidak akan membenarkan, jangan kata bangun masjid, semayang depan masjid pun, depan Kaabah pun mereka tak benarkan. Jadi di sinilah alim-alim ulama telah mengambil keputusan yang dimaksudkan dengan kelebihan Masjidil Haram ialah tanah suci Mekah. Kerana antara nama Mekah ialah Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berada di rumah Aziziyah yang telah kita sebutkan tadi, tapi sebenarnya kita telah pun melakukan apa yang dimaksudkan salat dalam Masjidil Haram. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita punya pahala sama saja seperti mana orang yang pergi semayang dalam Masjidil Haram. Cuma bezanya ialah orang semayang dalam Masjidil Haram, jemaahnya ramai, jadi pahalanya pun lebih. Dan begitu pula kalau di dalam bangunan masjid, dia dapat pahala iktikaf, itu sememang kita tak dapat nafikan. Tetapi daripada segi pahala bumi tanah haram, maka yang duduk dalam bangunan Aziziyah, di mana-mana dalam kota Mekah, mereka mendapat pahala yang sama. Tetapi, kenapakah Ustaz kita tak perlu? Inilah satu persoalan kemungkinan ada yang bertanya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, haji itu apa? Haji itu adalah Arafah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam menunaikan ibadah haji, kita kena tanya diri kita, apakah tujuannya kita pergi haji? Tujuannya ialah untuk kita nak mengerjakan ibadat haji. Kalaulah sekiranya kita nak kerjakan ibadah haji, kita lihat apa rukun-rukun haji. Ya tuan-tuan dan puan-puan, rukun haji 6 perkara. Niat. Dan kedua, wukuf Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Keempat, sa'i. Kelima, bercukur dan bergunting. Dan keenam, tertib. Jadi kalau kita lihat di antara perkara-perkara ini semua, ada tawaf, ada sa'i yang terletak di dalam kawasan Masjidil Haram. Tetapi kalau kita pergi pula kepada wajib-wajib haji, maka kita akan dapati wajib haji ialah niat dan daripada miqat dan bermalam di Muzdalifah dan melontar jamrah Aqabah dan bermalam di Mina dan melontar 3 jamrah siang hari dan menjauhi patang larang ihram. Kalau kita lihat daripada wajib-wajib haji, kebanyakannya 3 daripada wajib haji, iaitu kita melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah, kita bermalam di Mina dan melontar 3 jamrah untuk 3 hari, itu adalah berlaku di Mina. Dan Mina bukan dalam Masjidil Haram, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apakah tujuannya kita datang haji? Ialah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kita mesti melihat kepada strategi. Apa strategi kita? Kita nak supaya ibadah haji kita sempurna. Maka dengan itu kita memilih tempat untuk di mana dapat kita menyempurnakan strategi kita. Jadi pertama ialah wukuf Arafah yang telah disebut tadi. Itu merupakan rukun yang paling penting. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi kalau sekiranya kita tak pergi Arafah, walaupun 1000 kali kita tawaf pun tidak ada gunanya. Walaupun 1000 kali kita sembahyang dalam Masjidil Haram pun tidak ada faedahnya. Itulah sebabnya kita kena pergi bersiap sedia untuk menghadapi Arafah. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk kita sampai kepada kemuncak haji iaitu Arafah, dan untuk menyempurnakan kita berwukuf di Arafah zahir dan batin daripada segi rohani dan jasmani, maka inilah di rumah Aziziyah kami siapkan. Kenapa? Kerana dalam rumah Aziziyah ini kita dapat siapkan kesempurnaannya dengan kita ulang kaji pelajaran manasik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita semua faham diri kita. Kadang-kadang pelajaran yang baru kita belajar seminggu 2 minggu lepas dah terlupa. Kenapa? Maklumlah kita pun sibuk dengan urusan hari-harian kita. Apalagi kita punya komputer pun dah mula berkarat. Komputer mana? Inilah kita yang akal kita. Jadi di sini kadang-kadang kita perlu diperingatkan. Tapi alhamdulillah dengan adanya rumah tumpangan Aziziyah ini, kita ada ulang kaji setiap hari, bahkan setiap waktu sembahyang, dan kita adakan persediaan rohani. Kita ada qiyamul lail, ada zikir munajat, berdoa dan menangis kepada Allah. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapatkan kekhusyukan hati, untuk dapatkan kesempurnaan jiwa kita, kita tak akan dapat dengan orang ramai yang hiruk pikuk. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, di manakah wahyu yang pertama Nabi SAW dapat? Depan Kaabah? Tidak.
Tapi Nabi dapat di Gua Hira. Di mana? Atas bukit Jabal Nur. Tempatnya sunyi lengang, tak ada orang. Di situlah dapat kita tumpukan hati kita, jiwa kita. Di situlah dapat kita merasakan kedekatannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah, inilah dia rumah aziziyah. Di mana kita jauh pada orang ramai, jauh pada hiruk pikuknya, kesesakan manusia. Kita dapat khusyukkan hati kita, tumpukan hati kita kepada Allah, menangis pada Allah dengan solat-solat tahajud kita dan qiyamul lail dan seterusnya. Dapat kita memelihara kesihatan kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ibadat nak berhukum di Arafah perlukan kekuatan jasmani selain daripada rohani. Kerana kita nak banyak berdoa, kita nak banyak menangis, kita nak banyak beribadah di padang Arafah. Kalau kita dah sampai di Arafah dengan keadaan sakit, ialah pasal kita nak dekat dengan Masjidil Haram. Boleh, tak salah. Tapi maklumlah, bila kita duduk dekat dengan Masjidil Haram, kita bergaul dengan orang ramai. Kadang-kadang orang ramai ni macam-macam virus dia bawa daripada negara-negara jiran, daripada negeri Afrika, daripada Eropah, daripada Asia Tengah, daripada macam-macam negeri. Semuanya berbagai-bagai background. Sudah tentulah tak banyak sikit kita terkesan. Gambarkan dengan keadaan orang yang penuh sesak di Masjidil Haram, dengan keadaan yang orang tak dapat bergerak, semuanya dengan manusia, bahkan lautan manusia. Dah tak dapat lagi kita gambarkan bagaimana dahsyatnya. Ini semua ni kalau sekira kita lihat dengan keadaan seperti ini, bagaimana pertama sekali, kalau mereka yang nak sembahyang dalam Masjidil Haram pada hari pertama mereka setiba, bagaimana nak sembahyang? Kadang-kadang maaflah ya, kalau kita nak datang sembahyang, jangan kata nak masuk Masjidil Haram. Kat perkarangan Masjidil Haram tu, kalau setengah jam lambat dah tak dapat lagi lah tempat dia. Kalau kita nak datang di akhir waktu dekat-dekat azan, tepi-tepi jalan sajalah tempat sembahyang kita. Bukanlah makna tak baik, bagus, tak apa. Tapi kita pun kenalah jaga kesihatan. Jadi apabila dengan keadaan orang penuh sesak ramai ni semua, maka ini juga menjejaskan kesihatan kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Di samping apa yang telah saya sebutkan tadi, makna rumah aziziyah ini juga adalah rumah yang strategi untuk membantu kita sewaktu kita berada di Mina 3 hari 3 malam. Di mana kita bermalam di Mu'aisim, di kemah. Tetapi dengan adanya kita rumah apartmen ini, kita dapat bermalam di Mina dengan tanpa kita berada di Mu'aisim. Ustaz, kenapa pula kita boleh bermalam di Mina tanpa Mu'aisim? Sebenarnya yang wajib ialah kita bermalam di Mina. Jadi yang dinamakan Mina ialah kawasan Jamrah, itulah kawasan Mina. Dan memanglah ada juga pendapat yang mengatakan Mu'aisim pun daripadanya. Kerana kawasan Mina tu dah penuh sesak. Jadi tak apalah, kita terima, kita pun tak menolak. Namun demikian, kalau sekira kita menunaikan bermalam di Mina, dengan kita berada di rumah aziziyah ini, kita akan dapat pergi berjalan hanya sekadar dalam 10 atau 15 minit, paling lama 20 minit, kita telah sampai kawasan yang wajib bermalam. Kita memenuhi syarat wajib bermalam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama kita. Dan kemudian, kita pulang kembali ke rumah aziziyah. Arti katanya lain, yang wajib dapat ditunaikan, yang sunat pun dapat ditunaikan, dan sedemikian juga dapat juga kita melakukan ibadat selebihnya. Sewaktu kita berada di rumah aziziyah, kita dapat berqiyamul lail, dapat kita beribadat dengan bermuzakarah, dengan banyak lagi kita mendengarkan ceramah dan nasihat yang berguna. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Namun kalau sekiranya ada orang yang memang dia nak beribadat ke Masjidil Haram, itu pun tak ada jadi halangan. Kerana pihak kami juga menyediakan bas 5 waktu sembahyang untuk jemaah-jemaah yang ingin pergi ke Masjidil Haram. Ya. Dan 5 waktu sembahyang ini kami siapkan bas percuma. Jadi kalau sekiranya dia nak pergi ke Masjidil Haram, dia tak mau dengar lah ustaz punya ceramah banyak sangat dia dengar. Okey, tak apa. Dia boleh pergi dan kami siapkan kenderaan untuk bawa dia pergi ke Masjidil Haram 5 waktu sembahyang dengan tanpa dikenakan apa-apa bayaran. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kepentingannya kita berada di rumah aziziyah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebutkan tadi, pertama di dalam package yang kami siapkan ialah kita nak menuju kepada kesempurnaan ibadat. Itu menjadi slogan kami, menuju ke arah kesempurnaan ibadat. Memang
kita perlu tempat. Memang kita perlu makan. Tapi semua tempat dan makan, kenderaan, penerbangan, segalanya ialah untuk membantu kita untuk menunaikan perintah Allah. Sebab itulah kita bila memakai ihram, kita berniat nawaitul hajj. Aku niat haji atau aku niat umrah. Apa yang kita lafazkan pertama sekali? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan sebab itulah, pertama sekali kita sempurnakan ibadat. Setelah ibadat sempurna, setelah kita wukuf di Arafah, dapat kita menangis pada Allah dengan keadaan tubuh badan yang sihat. Kalau kita dah sakit, dah kena virus, kita nak doa panjang pun tak boleh. Kalau ustaz doa panjang, ya Allah, ustaz ni bila nak habis ni, aku dah tak tahan. Dah terbatuk-batuk, dah sakit. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan. Maka setelah dia selesaikan dulu tujuan pertama. Tujuan pertama nak ibadah haji. Selesaikan tujuan ibadah haji. Dah selesai kita wukuf Arafah. Dah selesai kita bermalam di Mina. Dah selesai kita melontar jamrah-jamrah yang tersebut. Kemudian barulah kita pun berpindah ke hotel-hotel, ke kediaman-kediaman yang dekat dengan Masjidil Haram untuk kita memperbanyakkan solat-solat, tawaf-tawaf, umrah-umrah sunat dan tambahan-tambahan ibadat. Itulah dia tuan-tuan. Pokoknya yang wajib, yang fardu, yang rukun sudah selesai, maka barulah diikuti pula dengan sunat. Jangan, maaf tuan-tuan, jangan kita kejarkan yang sunat tetapi kemudian menjejaskan kepada yang wajib. Maka itu bukanlah orang yang bijak dalam mengatur strategi. Kita tuan-tuan, apa jua kita perjalanan pergerakan kita, kita kena atur strategi. Orang yang nak berniaga kena atur strategi. Orang yang nak pergi perang kena mengatur strategi. Orang yang nak pergi haji pun kena atur strategi. Apa matlamat tujuan pertama? Selesaikan tujuan pertama matlamat itu, kemudian diikutikan dengan apa yang lebihan-lebihannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, untuk lebihan itulah kami menyediakan 3 pakej yang telah saya sebutkan tadi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat daripada 3 pakej ini, 2 pakej ini lebih kurang dalam 29 atau 30 hari atau kita kata sebulan lah masanya. Dan ada satu pakej yang kita namakan pakej pendek. Pakej pendek ni ialah untuk orang-orang yang memang tak ada cuti panjang. Pakej antara 3 ni yang sederhana, pakej ajiat. Pakej ajiat ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita letakkan sebagaimana saya dah sebutkan tadi, sewaktu tiba semuanya akan pergi rumah Aziziyah. Setelah daripada tanggal 14 Zulhijjah, maka dia akan berpindah ke Hotel Ajiat Mekah. Hotel Ajiat Mekah ni pun hotel 5 star. Alhamdulillah, hotel ni kami telah gunakan dekat 15-20 tahun lama dahulunya. Dan Alhamdulillah hotel ini pun Masya Allah baru direnovate kembali. Dan Alhamdulillah hotel ini juga mengandungi sekalian keperluan peralatan yang diperlukan oleh para jemaah. Dengan keadaan kedudukan hotel ini, dengan tempat restorannya, Alhamdulillah sangat selesa untuk para jemaah. Dan demikianlah hotel ini bukan jauh mana pun. Hanya lebih kurang 150 meter atau kita kata 5 minit jauh daripada perkarangan Masjidil Haram ya. Jadi kalau kita jalan straight saja daripada hotel terus sampai ke Masjidil Haram, tak ada kiri, tak ada kanan, keluar pada pintu Masjidil Haram, kita sudah nampak hotelnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka dengan sebab itulah sini kita tidaklah rasa terlalu penat. Kerana kalau kita keluar waktu-waktu dekat azan, orang sembahyang sampai kat jalan raya ni penuh, jangan kata dekat masjid, kat jalan raya ni pun dah penuh orang sembahyang sampai ke depan pintu hotel kita. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah hotel ni pun tuan-tuan ya, sangat sesuai untuk berfamily dan juga yang bawa orang tua. Dan demikian lobbynya pun luas ya. Dan Alhamdulillah tempatnya, restorannya pun, Alhamdulillah restoran dia kira-kira macam restoran kita lah. Sebab apa? Sebab tukang masak kita masak, kita punya pekerja yang serve, bukan pekerja hotel. Jadi makna ni kira macam 100% dah kira restoran TM Fauzi Travel. Alhamdulillah. Jadi kita pun nak buat kuliah pagi, petang, malam, ikut suka kita. Jadi Hotel Ajiat ni kira-kira sebagai kita punya markas. Kita punya command post kita. Jadi apa pun semua kita berkumpul di Ajiat. Kalau naik bas pun berkumpul di Ajiat. Kalau kita berangkat pergi ke Madinah pun berkumpul di Ajiat. Jadi Alhamdulillah lah, memang Hotel Ajiat ni sangat-sangat strategi dengan keadaan kedudukannya. Bila dia tidak di depan masjid betul-betul, maka sesuai bas nak berhenti lama, duduk lama depan hotel pun boleh. Tapi kalau dah depan masjid betul-betul, lambat sikit saja bas sudah kena halau oleh polis.
Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan hotel hajiat. Dan harganya alhamdulillah, harganya sangat-sangat kita kata dimampui oleh orang Singapura kita. Hanya 6,540 tuan-tuan dan puan-puan. 6,540 ni kira murah. Kenapa murah? Kerana kalau bandingkan tahun lepas hanya lebihnya kita kata hanya lebihnya $150 saja. Tetapi banyak dia punya tambahan untuk pakej tahun ini tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yelah kalau mungkin ada orang dia bawa orang tua ya. Orang tua tu yelah maklumlah dah namanya orang tua jalan pun tak kuat. Nak dekatlah dengan masjid. Boleh tak ada salah. Bahkan kami pun memang siapkan juga pakej yang kita namakan pakej Safwa. Maaf, pakej Hilton. Pakej Hilton ni seperti mana yang saya sebutkan, apabila jemaah tu sampai terus duduk di Aziziyah, selesaikan ibadah hajinya, kemudian baru dia berangkat pergi ke Mekah. Dan bila dia ke Mekah, dia akan duduk di Hotel As-Safwa. Hotel Safwa ni memanglah hotel 5 star. Memang betul-betul depan Masjidil Haram tuan-tuan ya. Kalau kita nampak lokasi di sini, ini memang betul-betul menghadap depan dia tak ada bangunan lain dah. Hanya tinggal bangunan masjid saja. Dan kemudian kalau lambat sikit memang dah penuh dah orang semayang sampai depan pintu hotel. Ini daripada hotel pun dah nampak pintu masjid. Ini resepsionisnya, lobbynya. Alhamdulillah. Dan bilik-biliknya memang kata 5 bintang tuan-tuan. Nak kata apa lagi ya? Cuma alhamdulillah kami usahakan walaupun memang kita makan di hotel tapi masakan Melayu. Kerana pengalaman kita yang sudah-sudah bila masakan hotel punya chef dia tu dia masak cara Arab, dia masak cara Eropah, cara international. Kadang jemaah-jemaah kita bila 1-2 hari makan tak rasa sambal belacan, tak rasa pedas, maka mereka pun dah mula loya, dah mula tak selera. Itulah pengalaman. Jadi tahun ini kami pastikan insya-Allah tukang masak itu daripada tukang masak orang kita sendiri. Walaupun bukan daripada Chef TM Fauzi, tetapi daripada orang-orang Nusantara kita, dan insya-Allah kita usahakan supaya makan tu makanan selera kita. Ini yang telah kami buat perubahan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada tiap-tiap tahun yang lepas di Hotel Safwa kami hanya sediakan 2 kali makan saja, iaitu makan untuk breakfast dan makan untuk lunch ataupun dinner. Dan itulah juga yang telah kami serahkan tender kami pada Muiz untuk berikan makan kepada jemaah Safwa 2 kali. Tetapi tahun ini insya-Allah walaupun kami beritahu pada Muiz kami hanya beri makan 2 kali, tapi kami akan hidangkan kepada tuan-tuan 3 kali makan full board, sarapan, tengah hari dan malam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara usaha-usaha kami. Apa yang boleh kami tingkatkan, kami tingkatkan. Walaupun itu memberikan atau kita kata mungkin menambah kos kami, tetapi tidak menambahkan kos para jemaah. Dan apabila nanti jemaah dia berangkat pergi ke Madinah, maupun pakej Hilton atau pakej Hajiat, kita akan duduk di Hotel Madinah. Semua sama-sama duduk Hotel Madinah. Di Madinah ni kita akan duduk Madinah Hilton. Alhamdulillah, nama pun dah nama Hilton. Nak tanya apa lagi? Hanya lebih kurang 2-3 minit berjalan kaki dah sampai dah ke Masjid An-Nabawi tuan-tuan ya. Kita tengok kawasan Hilton ini hanya 50 meter saja sampai ke perkarangan Masjid An-Nabawi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, di Mekahnya depan Masjidil Haram dan di Madinah pula Madinah Hilton. Jadi semua pakej Hilton dan pakej Hajiat akan berada di Madinah Hilton. Alhamdulillah namanya Hotel Hilton tuan-tuan. Nak tanya apa lagi, semuanya cukup lengkap dengan keadaan lobbynya, bilik-biliknya ya. Masya-Allah, restorannya yang luas ya. Alhamdulillah di sini di restoran Hilton kami juga yang akan siapkan tukang masak daripada Singapura. Alhamdulillah, makanan 3 kali sehari ya. Kalau sekiranya lelaki-lelaki, perempuan-perempuan tempatnya ya. Alhamdulillah, makna di sini kami jaga. Dan alhamdulillah, chef kami ini yang kami bawa dari Singapura sudah bukan 1 tahun, 2 tahun. Dah lebih pada 15 tahun kami bawa, alhamdulillah. Dan kami siapkan air panas dan air sejuk 24 jam. Dalam di Hotel Hilton, di Madinah dan juga di Hotel Hajiat di Mekah dan juga di di apartmen Aziziyah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ini semua merupakan sebagai satu kita katakan kemudahan-kemudahan untuk para jemaah untuk nak menambah-nambahkan, memudahkan mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagaimana saya katakan, kita tunaikan matlamat kita dahulu, kemudian barulah kita mengambil keselesaan. Tapi itu sebagai satu penambahan. Kita kena ingat, nawaitu kita bukan hotel kita,
bukan kerana kemewahannya. Nawaitu kita labbaik Allahumma labbaik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Selesaikan nawaitu kita, kemudian barulah kita keselian. Tak ada salahnya. Itu pun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita rezeki dan kita pun memanfaatkannya untuk ibadat juga kepada Allah. Tapi berapa pula harga pakej Hilton ni? Yalah, kalau ada orang kata ada rupa, ada harganya lah tuan-tuan. Maka harganya lebih 1,000 saja daripada Ajiat, iaitu 7,540. Lebih 1,000, tak ada banyak. Orang Singapura ni kalau lebih 1,000, orang kata celah gigi je lah. Tapi ialah tak semua orang, ya. Jadi di sini terserah pada masing-masing mengikut bajet. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya apa yang kami lakukan dalam usaha untuk memberikan tawaran pakej ini, kami dah kaji supaya kalau boleh tahun ini, walaupun di Mekah, di Madinah, memang naik harga. Tetapi kami cuba kontrol dengan untuk mensajikan kepada para jemaah yang termampu. Walaupun ada jemaah yang lebih mampu dan ada yang jemaah yang kurang mampu, tapi kita ambil jalan pertengahan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik ialah yang pertengahan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, izinkan saya tambahkan sikit lagi daripada pembicaraan saya. Kalau sekiranya ada orang, ustaz, saya ni tak mampulah nak pergi sebulan haji cuti, tak ada. Baiklah. Atau ada orang kata, ustaz, package ini tinggi untuk saya, bajet saya tak tinggi macam tu. Kita syorkan dia. Ambillah package pendek tuan-tuan, ya. Package pendek ni tuan-tuan hanya 16 hari saja. Ya, 15 hari. 15 hari ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita sebutkan tadi, datang-datang sampai Mekah duduk Aziziyah, semua paket sama duduk Aziziyah, dan apabila selesai haji 2-3 hari, dia akan pergi ke Madinah Hilton, ke Hotel Taiba di Madinah, ya. Hotel Taiba ni pun hotel baik tuan-tuan, 4 star A tuan-tuan, ya. Dan dekat juga dengan Masjid Nabawi. Kalau ini Hilton hanya 50 meter, dia pun 50 meter saja. Alhamdulillah dengan Masjid An-Nabawi. Dan alhamdulillah hotelnya pun baik, alhamdulillah dengan lobbynya pun luas, ya. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, ya. Daripada segi tempat makannya, kami pak makannya pun ini pak makan disiapkan oleh makanan hotel. Ini kerana jemaah besar kami masih lagi di Mekah, dan hotel biliknya pun sangat lumayan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Untuk pakej ini hanya 4,870. Oh, berapa banyak beza? 2,000 lebih beza dengan hotel Ajiat ataupun pakej Ajiat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan ini para jemaah boleh berfikir mana satu dia nak. Maknanya di sini dia sembahyang istikharah, dia pilihlah, dia tunjukkanlah mana pakej. Itu kalau dia ingin bersama kami. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada hotel, ini semua adalah kebendaan. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah kita lihat apakah keistimewaan pakej ini tuan-tuan dan puan-puan. Keistimewaan pakej ini ialah insya-Allah saya sendiri, hamba Allah yang fakir, akan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pengalaman mengajar saya selama 36 tahun daripada semenjak saya menjejakkan kaki saya di tanah suci Mekah Mukarramah pada tahun 75. Tahun 75 itulah haji saya yang pertama. Dengan almarhumah ibunda saya Hajah Salma, kami pergi haji, dan setelah ibunda saya pulang, saya berada di Mekah terus untuk menyambung pelajaran, dan seterusnya ke Universiti Madinah, dan setelah selesai daripada pengajian di kuliah syariah kembali tahun 85, dan alhamdulillah seterusnya saya memimpin para jemaah selama 36 tahun. Memang pengalaman yang sangat berharga. Alhamdulillah, tak banyak sedikit pun telah pun diiktiraf, diakui oleh sebahagian daripada masyarakat Islam sehingga saya dikurniakan sebagai Entrepreneur of the Year 2006. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau panjang umur, sihat walafiat tubuh badan ini, akan saya sama-sama dengan jemaah memimpin para jemaah. Di samping itu juga kita cuba mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam semua pergerakan kita semampu kita. Dan demikianlah menjadi tujuan matlamat kita, bukanlah kerana keuangan keduniaan, tapi untuk kesempurnaan ibadat secara syariat, secara hakikat, jasmani dan rohani. Penghayatan haji beserta dengan pembersihan rohani. Ini tuan-tuan sangat penting tuan-tuan, ya. Sebab kita ni bukan pergi berkelah, bukan kita pergi melancong. Ini bukan pergi melancong travel seperti travel ke Amerika, ke Jepun, ke Australia, tapi inilah pergi ibadah, menyahut seruan Allah Taala. Demikian juga tak ketinggalan, kita juga mengutamakan keselesaan jemaah. Walaupun mereka duduk beramai, tapi mereka dalam keadaan selesa. Dan demikianlah penginapan yang telah kami sebutkan tadi, penginapan
yang dekat dengan Masjidil Haram setelah selesai daripada menunaikan tujuan dan matlamat kita dalam ibadah haji. Dan di samping itu juga ialah kita mengadakan kuliah. Setiap hari kita ada kuliah. Setiap hari kita ada majlis zikir. Maupun kita di Aziziyah, maupun kita berada di hotel-hotel. Itu kita tidak tinggalkan. Sebab kita punya tujuan bukan hanya keselesaan untuk tinggal keselesaan. Tapi tujuan kita ialah untuk kita memberikan perkhidmatan ibadah yang sempurna. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan. Semua pakej kami siapkan makan 3 kali sehari ala Singapura. Dimasak oleh chef kami daripada Singapura kami bawa. Dan hanya di Hotel Safwa dan Taibah saja disiapkan oleh pihak hotel yang telah saya sebutkan tadi. Dan transport kami siapkan kalau yang daripada Aziziyah nak ke Masjidil Haram, kembali Aziziyah, kami siapkan tuan-tuan. Dan pakej ini juga termasuk untuk tahun ini tuan-tuan, kami masukkan perkhidmatan insurans perjalanan. Travel insurance. Apa tujuan travel insurance, Ustaz? Ya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah beramai, kadang-kala kita masalah kehilangan wang, kehilangan video kamera, cermin mata kita jatuh, pecah, atau macam-macam boleh berlaku. Maka dengan adanya travel insurance, dia akan dapat membawa kepada kemudahan kita. Dia akan di-reimburse dengan dia punya limitation dia, ataupun hadnya dengan conditionnya. Dan demikian juga kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dimasukkan di hospital. Kerana hospital di Saudi Arabia ni maklumlah penuh sesak dengan orang ramai. Maka kita akan masukkan ke dalam hospital private. Dan kalau sekiranya kita nak pergi kepada klinik Muiz pula orang pun beratur panjang. Maka di sini kita ada alternatif, ada pilihan kedua, iaitu kita pergi ke klinik private, kita bayar dahulu, kita ambil resit, balik Singapura, kita claim daripada pihak insurans. Alhamdulillah, ini banyak kemudahan. Dan ini pun sudah termasuk di dalam package tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu tuan-tuan fikir dah kena bayar berapa, tak perlu dah. Dan di samping itu juga kami siapkan dengan EMA. EMA itu apa? Iaitu bantuan kecemasan perubatan. Emergency Medical Assistance. Andai kata kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu diterbangkan balik ke Singapura, maka kita akan terbangkan balik ke Singapura. Kalau kesihatan tuan-tuan tak dapat dirawat di Tanah Suci, kena balik Singapura, kita akan terbangkan balik Singapura. Dan kalau tuan-tuan di-hospitalize, yang di mana tuan-tuan dalam keadaan yang tak mungkin boleh belayar balik Singapura, kami akan bawa pula satu waris daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke Tanah Suci dengan bayaran kami, iaitu ditanggung oleh pihak insurans untuk menziarahi ibu atau ayahnya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Tahun ini memang banyak tambahan lagi. Bukan sekadar itu saja. Bahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan punya pengetahuan, Kemah Arafah tahun ini kami akan gunakan servis Kemah Arafah yang ber-air condition. Air condition di Arafah? Ya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana zaman sekarang ni tahun demi tahun makin panas. Kalau dulu haji kita bulan Disember dan sekarang dah turun November. November pun sudah dekat masuk Oktober. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tahun ini, tahun lepas saja orang dah merasa sikit panas. Jadi kami dah rancang, kami akan adakan air condition. Tapi sudah tentu duit bayaran tu bertambah. Tetapi dalam keadaan bertambahnya semua ongkos-ongkos yang telah tuan-tuan dan puan-puan dengarkan tadi, tapi tambahannya tuan-tuan diberikan package tahun ini dibanding tahun lepas hanya dalam 100 atau 150 saja beza. Masya Allah. Saya rasa mungkin saya tersilap buat kira-kira. Tapi tak apalah. Itu semua rezeki tuan-tuan. Kebetulan dengan tahun ini, kita punya mata wang Singapura kita makin bertambah kuat. Maka dengan itu, dapat kita menampung semua kos-kos yang lebihan di Tanah Suci dengan adanya kelebihan tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka yang membawa ibu, ayah, datuk, nenek yang sudah berumur, ya, mungkin mereka perlukan perkhidmatan wheelchair. Kami berikan perkhidmatan wheelchair percuma. Tetapi percumanya hanya untuk yang wajib. Untuk dikerjakan tawaf sa'i haji yang wajib. Dan untuk dia mengerjakan tawaf sa'i umrah yang wajib yang pertama. Tapi untuk orang yang sakit, yang memang tak boleh berjalan. Kalau dia orang tua, dia sihat, dia boleh jalan, jalan. Kalau dia orang muda, memang dia sakit, tak boleh jalan, kita akan bawa. Tapi janganlah semua orang mengadu sakit ustaz. Hai, kalau macam ni, saya punya pegawai pancit tuan-tuan. Semua nak kena tolak orang. Ini pun kita kena bayar juga budak-budak Mekah yang tolak tu. 500 rial. Untuk tawaf dengan sa'i saja 500 rial.
Tapi untuk ini kami beri perkhidmatan percuma kepada para jemaah yang wajib hajinya dan yang wajib umrahnya. Tapi kalau yang sunat-sunat umrah, itu para jemaah tu tanggung sendirilah tuan-tuan ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mendengarkan apa yang kami siapkan, maka belum lagi selesai daripada apa yang saya sebutkan. Kenapa kami menghadiahkan pada tuan-tuan dan puan-puan banyak hadiah? Pertama, kami hadiahkan beg. Beg ini kami siapkan dengan ada netnya untuk ikat supaya jangan sampai terkeluar. Net ni dah siap dah dianyamkan dia. Macam ketupat dah dianyam dah. Siap untuk masuk sarung saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau masuk sarung tu mudah saja. Tak ada susahnya. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini kami siapkan untuk para jemaah semua. Sebab tu kalau tuan-tuan dapat net ini, jangan dibuang. Simpan dia sampai hari kita balik. Sebab waktu pergi ni biasa bagnya melontang-lanting tuan-tuan. Tapi balik itulah dia punya syarat mengandung 9 bulan. Kadang-kadang dah beranak, dah bercucu pun ada. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan. Kami hadiahkan pada para jemaah. Iaitu selain daripada beg ini ialah beg sandang. Beg sandang ni untuk tuan-tuan bawa ke dalam kapal terbang, isi obat, pasport, ya. Dan beg troli, ya. Tuan-tuan nak angkat berat, jadi kita siapkan roda, tuan-tuan cuma tarik saja. Dan alhamdulillah tahun ini satu tambahan baru. Apa dia? Haversack tuan-tuan. Ini haversack ni kami melihat sangat penting kerana dia membantu para jemaah sewaktu mereka berhenti di Muaisim. Pada malam mereka sampai pada Muzdalifah, mereka terpaksa berjalan. Inilah sekali mereka berjalan saja sampai ke Jamrah. Jadi terpaksa mereka nak membawa barang. Jadi kalau barang tu dibawa dengan beg troli berat nak tarik, maka letakkan gantung saja di atas belakangnya. Inilah haversack. Dan mereka boleh manfaatkan bila pulang pada haji, boleh bagi anak-anak atau mereka sendiri menggunakan. Alhamdulillah, ini satu penambahan yang baru sebagai hadiah kami para jemaah. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kami bagi botol spray untuk mereka nak berwuduk di Arafah, di Muzdalifah, dan kain ihram sepasang untuk kaum lelaki dan tudung labuk untuk kaum wanita, dan demikian juga buku doa dan tasbih tawaf ya untuk kira jumlah tawafnya, dan demikianlah payung. Payung ni sangat manfaat kerana sekarang ni musim panas tuan-tuan ya. Ini dipakai di mana-mana mereka pergi mereka pakai. Dan sejadah untuk mereka solat ya. Dan demikian juga sebalang air zam-zam sewaktu pulang mereka daripada tanah suci. Dan kemudian kami juga membawa kameraman kami sepanjang perjalanan haji itu dirakamkan. Dan apabila pulang kami akan hadiahkan tuan-tuan dan puan-puan DVD Haji 2011. Seperti mana yang kami telah siapkan DVD Haji tahun 2010 untuk tahun yang lepas, begitulah kami akan siapkan sebagai untuk kenang-kenangan. Jadi para jemaah boleh melihat hadiah-hadiah itu sebagai kita kata memperingati sejarah perjalanan haji. Di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, hadiah istimewa kami iaitu satu buku panduan haji beserta sejarah Mekah, sejarah Madinah dan kalender 2012. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Pendek kata nak cakap apa lagi tuan-tuan? Lengkap daripada segi persiapan rohani, daripada segi persiapan jasmani, daripada segi kita katakan perumahan, pengangkutan, dan tak cukup itu. Kami siapkan lagi kalau tuan-tuan nak berhubung dengan anak beranak kaum keluarga di tanah air, kami siapkan dengan iaitu kad mobili. SIM card. Zaman sekarang zaman canggih. Nenek datuk pun bawa handphone tuan-tuan. Ini kami siapkan SIM card ni. Tuan-tuan dah siap masuk pasang saja dalam handphone tuan-tuan. Saudi handphone number. Jadi tuan-tuan tak perlu nak bayar reverse charge tak payah. Dan tuan-tuan boleh call tapi dah habis kena top up sendirilah ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kalaulah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang memang berhajat untuk bersama-sama kami, ya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlulah mendaftar dahulu dengan kami. Selain daripada mendaftar dengan pihak MUIS. Dengan MUIS ini satu kewajipan. Tapi kalau tuan-tuan ingin bersama kami ucapkan ribuan terima kasih. Inilah borang pendaftaran kami warna hijau yang boleh didapatkan di meja para pegawai. Kalau sekiranya tuan-tuan sudah mendaftar, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang memang nak memikirkan tentang harga pakej ini Ustaz, saya nak pilih pakej ini macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, seperti minggu lepas, minggu ini juga kami mengedarkan borang pemilihan pakej.
Kalau tuan-tuan dan perempuan yang sudah ada di tangan, sudah pun siap, bolehlah serahkan. Kalau mereka yang baru ambil tahun pada hari ini, mereka isilah apakah peribadi mereka dan mereka yang pendaftar dengan MUIS, dan kalau ada dan sudahkah dapat surat tawaran MUIS, kalau sudah ke belum, bulatkannya. Dan kemudian tuan-tuan duduk di kategori mana? Kalau tuan-tuan kategori A, maknanya sudah dalam kota, maknanya dah confirm 680. Dan kalau tuan-tuan kategori B, maknanya tuan-tuan sudah dapat surat MUIS, tapi MUIS kata tunggu kelulusan tambahan kota. Ini maknanya tuan-tuan kategori B. Kategori B ni pun chances is very great. Maknanya harapan tu tinggi. Sebab tiap-tiap tahun, Alhamdulillah, walaupun kota resmi kita 680, tapi kita diberi tambahan. Dan tambahan kita selalunya memenuhi keperluan kategori B ini. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan sudah register MUIS, tapi belum dapat surat tawaran MUIS, mungkin tuan-tuan melebihi daripada kategori B. Kategori B biasanya 1,500 orang saja. Maka tuan-tuan termasuk dalam kategori C. Jadi tandakan, tak apa. Ustaz, ada chance ke kategori C ni? Jawapan kita, insya-Allah. Kita doa. Pada tahun yang lepas tuan-tuan, kategori A dapat, kategori B dapat. Tetapi yang kategori C, Alhamdulillah, mereka pun dapat kerana dapat daripada ihsannya kedutaan Saudi Arabia memberi lebih kurang lebih pada 400 kita kata tambahan visa untuk mereka nak tunaikan haji. Alhamdulillah, ini Allah kabulkan doa mereka. Kita pun berdoa pada Allah sebab yang menentukan kita pergi haji bukan kota, bukan MUIS, bukan kedutaan Saudi, tapi Allah Taala. Kedutaan Saudi, kota, MUIS hanya sebagai sebab saja. Yang menentukan sebenarnya Allah. Kalau Allah kata kau tak pergi haji, walaupun dah dapat kota pun, walaupun MUIS dah kata yes pun, walaupun dah cop visa pun, Allah kata no, akhirnya dia tak berangkat. Ada sajalah sebabnya. Tapi kalau Allah kata kau pergi haji, akan Allah mudahkan segala-galanya. Pokok pangkal iman kita pada Allah. Kita berusaha dan kita berdoa pada Allah. Dan Allah Ta'ala tu maha mendengar akan seruan dan munajat permohonan hamba-hambanya. Dan demikian pula tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan-tuan kategori A, B atau C, tuan-tuan dan puan-puan kena buat persediaan. Kalau sekiranya tuan-tuan memang dah letak niat nak pergi haji, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh kata saya nak tunggulah nanti pakej haji keluar, maaf, nanti saya punya kota dah lulus. Tuan-tuan dan puan-puan, masa berjalan cepat. Sekarang musim haji bukan lagi zaman dulu, bulan Disember, bulan Januari. Sekarang musim haji orang nak berangkat bulan Oktober. Dan sekarang ni kita diperintahkan oleh Kementerian Haji untuk kita membuat semua travel agent untuk membuatkan dia punya kontrak dengan hotel-hotel pada sebelum masuk Ramadan. Maknanya akhir bulan Julai semua kena selesai. Akhir bulan Julai. Sekarang Julai. Dua bulan saja yang ada dengan kita sekarang ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menunggu, kita pun belum dapat. Pihak GIC pun tidak akan buat penempahan tuan-tuan. Ustaz, saya dah register tapi saya nantilah dulu, saya tak bayar dulu lah. Saya tak buat pilihan dulu. Maka di sini tuan-tuan, kita pun bimbang. Nanti kita dah buat persiapan penerbangan, kita dah buat persiapan hotel, tiba-tiba tuan-tuan pun tak jadi. Tiba-tiba tuan-tuan pun pergi ke tempat yang lain. Maka kita gigit jari sajalah tuan-tuan. Maka dengan sebab tu sini, walaupun tuan-tuan kategori B atau C, pertama nawaitu tuan-tuan. Niatnya macam mana? Kalau niat 50-50, maaflah tuan-tuan. Kita kena ada niat yang sempurna. 100% aku nak pergi haji tahun ini. Aku dah cukup syaratnya. Aku memang nak tunaikan haji. InsyaAllah dengan izin Allah. Maka kita buatkan persiapan. Selebihnya tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di sini kami siapkan juga pilihan package. Mana tuan-tuan nak? Package Hilton, double, 2 orang sebilik. Triple, 3 orang sebilik. Atau quadruple, iaitu 4 orang sebilik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada pilihan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bersama kami dengan penerbangan apa tuan-tuan nak naik? Dengan berangkat 29 hari bulan, Saudi Airlines. Ada ekonomi, harganya biasalah. Kalau bisnes, tambah 500 lagi. Mungkin ada orang badan besar, nak selesa sikit. Ada orang dia rezeki dia lebih, Masya Allah. Dia naik first class, apa salah? Dan demikian juga kalau dia nak naik Singapore Airlines. 30 Oktober berangkat. Dan dia ada package ekonomi, ataupun harga ekonomi dan harga first class. Kalau yang nak pergi untuk package pendek, sama juga kita katakan harga yang ekonomi dan ada business, ada first class. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak sebilik dengan siapa, dengan kawan, dengan mahram, tuan-tuan tulislah. Tapi dengan syarat, mestilah package yang sama dan flight yang sama dan mendapat kota yang sama.
Kalau dia tak dapat kota yang sama, dia tunggulah sampai kawan dia tu lulus. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah dah ambil borang ini minggu lepas, minggu ini tuan-tuan sudah boleh serahkan. Kalau yang belum ambil lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami telah sertakan juga pada hari ini iaitu maklumat tentang harga package. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, harga package yang telah kami siapkan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh dapatkan dengan di mana kami siapkan dengan harga package untuk hotel ya, dengan package-package-nya kalau 4 orang sebilik, 3 orang sebilik, 2 orang sebilik ataupun package penerbangannya. Penerbangannya kami tak tentukan. Kalau tuan-tuan nak Saudi Airlines tapi duduk Hilton pun boleh. Tuan-tuan nak Singapore Airlines, nak duduk Ajiat pun boleh. Pokoknya tuan-tuan buat pemilihan. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, kesemua ni hendaklah diperhatikan, keutamaan diberi kepada yang dapat kota A dahulu. Kemudian baru kota B. Kemudian baru kota C. Alamak Ustaz, saya C. Kalau C ni, apa yang ada sudahlah. Ya, yang pentingnya dapat pergi haji. Kalau demikian pula, yang mendaftar kepada kami lebih dahulu, dia diberi keutamaan juga. Dan demikian juga, mereka yang membuat pembayaran dahulu, mereka ini juga diberikan keutamaan. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kalau sekira ini semua, kalau sekira tempat masih ada. Kalau dia nak hotel Hilton tapi dah penuh, package Hilton dah penuh, pergi package Ajiat. Kalau dia nak Singapore Airlines tapi dah penuh, dia pergilah kepada Saudi Airlines. Kalau dia nak ekonomi dah penuh, terpaksalah ambil bisnes. Apa nak buat ya? Jadi bayaran deposit hanya diterima setelah diumumkan package oleh pihak MUIS. Jadi kalau sekira pihak MUIS sekarang pun dah umumkan, alhamdulillah sudah boleh kita membuatkan pembayaran. Tapi berapa banyak ustaz kita nak bayar? Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadual bayaran pun kami siapkan pada hari ini. Tuan-tuan boleh lihat. Kepada jemaah-jemaah yang kategori A, iaitu yang bawa yang dalam kota 680, cara bayarannya berbeza. Tapi kami letakkan juga harga pesawat 2,800. Ini adalah suatu anggaran saja. Harga sebenar akan ditentukan kemudian. Nanti bila dah tetap fix dia punya price, harga minyak naik ke tak naik ke, barulah nanti ditetapkan berapa harganya. Tapi buat sementara kita gunakan dia punya kayu ukurnya tahun lepas iaitu 2,800. Tapi berbeza. Kalau Singapore Airlines dia naik lebih sikit kerana Singapore Airlines maklumlah dia adalah lebih baik kalau dibandingkan Saudi. Itu bukan kita nak merendah-rendahkan, tapi itu sudah kita sedia maklum. Ya tuan-tuan dan puan-puan, package Hilton. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang memang under kategori A, maka dia punya harga package ini dicampurkan dengan harga pesawat 2008 yang kita sebut anggaran. Maka kita kena package Hilton, dia kena bayarlah daripada hari pertama sekarang yang sudah diumumkan MUIS, setengahnya 50% daripada harga package dengan pesawat. Kemudian nanti 20 Julai yang kami harapkan, sebab akhir Julai kita dah nak tutup dah kontrak dengan pihak hotel. Jadi dia kenalah bayar 40% package dengan pesawat. Dan kemudian nanti sebulan sebelum berangkat, dia kena bayarlah yang 10% baki package dan berapa baki pesawat. Mungkin pesawat naik, mungkin pesawat turun. Jadi kita pun tak tahu. Jadi itulah dia tuan-tuan. Untuk package Hilton, sama juga untuk package Ajiatnya. Sistemnya sama dengan bayaran 50% dahulu, kemudian 40% dan 10%. Dan demikian juga package pendeknya. Sama juga harga pesawat dengan harga package. Kemudian bayar yang 50% dahulu. Dan kemudian 20 Julai 40% dan 10% pada bulan September. Kalau jemaah yang di luar kota 680 yang sudah dapat surat tapi suruh tunggu, itu kategori B. Atau langsung tak dapat surat, itu kategori C. Apa nak jadi? Bayarannya kenalah buat pembayaran. Ustaz, kita belum dapat. Macam saya sebutkan tadi, kita buat bayaran ni sebagai tercup tempat. Tuan-tuan yang memang serius, tuan-tuan bayar 30%. Bukan 50%, cuma 30% daripada harga paket dan pesawat. Kalau sudah dapat kelulusan MUIS, baru bayar 60%. Dan 10% dengan baki pesawat sebulan sebelum belayar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau andai katalah takdir Allah memang tak dapat kota, habis apa jadi dengan kita dah bayar Ustaz 30%? Kita akan pulangkan. Kita akan pulangkan jemaah, cuma kita potong $200 saja sebagai admin fees. $200 ni tuan-tuan sebenarnya teramat sedikit. Tuan-tuan nak pergi haji, tuan-tuan belum dapat kota tapi hajat tu besar. Tuan-tuan pun meletakkan risiko. Kami sebenarnya menanggung risiko lebih besar. Kenapa? Sebab kami sewa kapal terbang. Kami kena bayar. Kami sewa hotel. Kami kena bayar. Kalau sekiranya tuan-tuan tak dapat
kami hanya bayar kembali semua cuma potong 200. Tapi bayaran kami pada hotel dan kepada penerbangan mungkin lebih pada 200. Mungkin seluruh bayaran kami tak dipulangkan. Risiko yang kami hadapi lebih berat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mari sama-sama kita satukan niat kita. Tuan-tuan nak pergi haji, kami membantu tuan-tuan untuk sama-sama menjayakan niat. Tetapi masing-masing pun kita tanggung risiko. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau sekiranya untuk pakej kita mereka bayar 30%, begitu juga untuk pakej haji mereka bayar 30% sewaktu mereka buat penempahan. Dan begitu juga pakej yang pendek, mereka membuat bayaran 30% waktu penempahan. Dan kemudian yang 60% bila sudah dilulus MUIS, dan sebulan sebelum berangkat 10%. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada semua para jemaah sekalian yang telah mengikuti daripada pelancaran pakej haji kami ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan balik sembahyang istikharah, minta pada Allah petunjuk manakah tuan-tuan nak buat keputusan. Mudah-mudahan keputusan tuan-tuan dan puan-puan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maupun dengan kami ataupun dengan mana-mana pun, tidak ada apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengurniakan semua kita haji yang mabrur, haji yang makbul, dan semoga semua kita yang berhajat untuk tunaikan haji tahun ini agar dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dimudahkan perjalanannya dan diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menunaikan ibadat di tanah suci, berwukuf di Arafah dan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri. Terimalah salam saya daripada Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.